Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rujukan kisah Adam dalam Quran ini ada 9 tempat. Berarti kalau tuan-tuan baca ke 9 tempat ini, tuan-tuan akan mudah kata tuan-tuan akan akan tahu keseluruhan kisah Nabi Adam alaihi salam kalau tuan-tuan tadabbur ke 9 petikan ini. Seterusnya, tuan-tuan, kita recall balik kelas pertama dulu. Bila saya sebut recall, bererti kalau tuan-tuan tak datang pada kelas pertama dulu, mungkin tuan-tuan sedikit blur lah benda yang kita bincangkan ni. So, saya harap tuan-tuan tak perlu blur. Saya harap tuan-tuan tak perlu blur. Kita akan terus cakap saja. Bagi siapa yang ikut kelas yang lepas, tuan-tuan boleh recall balik. Siapa-siapa tak ikut kelas yang lepas, tuan-tuan dengar dan percaya saja. Punca manusia berstatus mulia yang menyebabkan manusia lebih tinggi daripada malaikat. Kenapa manusia mulia? Kelas yang lepas kita telah discuss bahawa ia mulia kerana roh daripada roh-roh Allah Ta'ala. Roh daripada roh-roh Allah Ta'ala yang Allah berikan kepada kita. Roh dari roh Allah tu bukan bermaksud Allah ambil roh dia bagi. Bukan begitu. Roh yang Allah cipta, which is roh Allah lah sebab Allah punya. Roh Allah, roh yang Allah cipta, Allah berikan kepada kita tanpa jisim. Yang menyebabkan manusia mulia ni adalah roh yang Allah berikan kepada kita. Roh kita adalah roh yang mulia, manusia. Yang kedua adalah ilmu yang Allah ajarkan kepada manusia. Roh dan ilmu ni yang menyebabkan kita lebih mulia dari segi status daripada malaikat, dan juga malaikat akhirnya sujud kepada manusia, kepada Adam dan seterusnya manusia seluruhnya. Dan ingatan Allah setelah iblis tergelincir. Iblis ada tergelincir, dan apa yang Allah ingatkan kepada iblis setelah dia tergelincir tersebut? Diingatkan, Allah ingatkan kepada Adam, kepada iblis, bahawa iblis, Adam tu diciptakan dengan tangan aku sendiri, tangan Allah sendiri. Poin di sini adalah Allah ingatkan iblis setelah iblis tergelincir. Iblis tergelincir buat apa? Dia enggan sujud. Tergelincirnya iblis, dia enggan sujud. Setelah dia enggan sujud, Allah belum marah. Allah tak marah. Sebaliknya Allah mengingatkan. Allah ingatkan pertama, Adam dicipta dengan tangan Allah sendiri, so engkau kena sujud. Kedua, Allah kata, Allah ingatkan iblis, engkau jangan sombong, maka engkau kena sujud. Kemudian Allah ingatkan iblis, iblis, engkau jangan anggap diri engkau golongan yang kayangan, golongan yang atas-atas, golongan lebih mulia. Jangan macam tu iblis. Oleh sebab kau jangan buat macam tu, kau kena sujud. Dan Allah ingatkan balik, iblis, kau tak puas hati macam mana pun, perintah bersujud adalah perintah Allah, perintah aku, Allah Ta'ala. Maka engkau kena sujud. Maka tuan-tuan, ingat jalan cerita dia. Ketika Allah suruh semua sujud, iblis enggan sujud, Allah belum marah, Allah ingatkan iblis dengan 4 poin ini, dan akhirnya iblis tetap tak mahu sujud. Apa kesilapan besar iblis yang menyebabkan Allah memanggil iblis sebagai minas saghirin, dari kalangan orang yang lekeh-lekeh? Kenapa Allah panggil iblis orang lekeh, di mana kitabnya iblis menyebabkan dia jatuh standard jadi orang lekeh? Perkara-perkara ini, 6 perkara. 1, iblis terus menyombong dari terima kebenaran setelah diingatkan. Perkara itu menyebabkan apa? Perkara itu menyebabkan iblis jadi lebih lekeh. Terus menyombong dari terima kebenaran setelah diingatkan. Yang kedua, iblis menjustifikasi keingkarannya. Dia cakap kata aku lebih baik pada api, aku lebih baik pada tanah lah, apa bagai. Dia justifikasi keingkaran dia. Dia mewajarkan keingkaran dia. Itu menyebabkan dia silap besar. Yang ketiga, dia membanding ciri-ciri fizikal sebagai tanda kemuliaan. Dia anggap mulia ni adalah apabila membanding ciri fizikal. Dia compare dia api, dia compare Adam adalah tanah. Seolah-olah hari ni manusia dia compare kereta, dia compare rambut macam mana, dia compare warna kulit. Tuan-tuan, padahal semua benda ciri-ciri fizikal ni bukan ukuran kemuliaan. Iblis dia mengukur kemuliaan menggunakan ciri-ciri fizikal. Yang keempat, dia salahkan pihak lain.
Dia salahkan ramai pihak lain. Termasuk dia salahkan Allah di atas keingkaran dia. Iblis, sudut pandang dia, Iblis tak salah. Bagi Iblis, Iblis tak salah. Siapa salah? Yang salah orang lain. Yang salah Adam. Siapa salah? Yang salah Allah. Bagi Iblis, yang salah Allah. Yang salah Adam. Yang salah takdir. Dia tak salah. Tuan-tuan, itu kesilapan besar Iblis. Yang kelima, Iblis tidak taubat setelah dijatuhkan hukuman. Ingat tuan-tuan, Allah hanya memanggil Iblis sebagai lekeh. Minas saririn, antara orang lekeh-lekeh. Orang kecil-kecil. Setelah Allah hukum Iblis, iaitu turun ke bumi, Iblis enggan untuk taubat. Iblis enggan untuk taubat. Dan yang keenam, salah besar Iblis apabila dia berdendam. Dan tuan-tuan, berdendam itu, poin berdendam itu, itulah poin terakhir yang kita bincang kelas yang lepas, dan itu poin yang belum kita discuss panjang. Dan hari ini kita akan sambung, insya-Allah. Insya-Allah. Maka tuan-tuan, setelah kita discuss kelas yang lepas kesilapan besar Iblis, apa Iblis minta daripada Allah selepas semua ini, maka itu topik hari ini. Qala, Iblis berkata, anzirni ila yaumi yub'asun. Wahai Allah, tangguhkan, beri penangguhan kepada aku sehingga hari kebangkitan. Hari mereka, anak Adam dibangkitkan. Poin dari sini tuan-tuan, Iblis tahu tentang hari kebangkitan. Hari kiamat. Dia tahu dan percaya hari kiamat. Maka Iblis minta agar dia dia ditangguhkan hukumannya sehingga hari kebangkitan. Tuan-tuan, ramai orang yang dipanjangkan umur ataupun ditangguhkan hukuman mereka, ramai, antaranya Iblis. Cuma ramai yang lain itu tangguh setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, mereka ditangguhkan. Akhirnya mereka mati, dihukum. Tapi Iblis minta dia ditangguhkan sampai hari kebangkitan, hari kiamat. Dan Allah kata, qala innaka minal munzirin. Allah kata, fine. Kalau kau nak minta tangguh umur kau panjang, kau nak panjangkan umur kau, kalau kau nak minta tangguh hukuman tak kena dekat dunia kepada kau Iblis, Allah kata, fine, okay, no problem. Maka Allah mengatakan Iblis antara yang diberi penangguhan. Maka tuan-tuan, topik pertama hari ini, sumpah Iblis. Sumpah Iblis. Qala, Iblis pun berkata. Ingat, settingnya adalah Iblis minta daripada Allah untuk panjang umur, untuk diberi penangguhan sehingga hari kebangkitan. Maksudnya panjang umur mudahnya. Iblis minta panjang umur. Soalan, apa motivasi Iblis untuk minta panjang umur? Apa dia nak buat dengan umur panjang? Tuan-tuan, teka-teki itu telah ada jawapannya dalam Quran. Kenapa Iblis minta panjang umur? Qala, Allah bagi tahu, Iblis berkata dekat Allah, "Fabima aghwaytani." Wahai Allah, oleh kerana engkau yang sesatkan aku. Tengok bagaimana Iblis mengatakan Allah salah kerana Allah menyesatkan dia, Allah buat trik kepada dia. Ya, dia salahkan Allah, dia tak salah diri sendiri. Maka dia kata, Allah, oleh sebab engkau yang menyesatkan aku, la aqudanna lahum siratakal mustaqima. Maka aku, Iblis, aku akan duduk tunggu mereka di jalan-jalan engkau yang lurus. Satu jalan dia. Siratakal mustaqima. Aku akan duduk tunggu mereka di jalan engkau yang lurus. Siratal mustaqim. Semua tuan-tuan tahu bahawa kita, umat Islam, daripada Al-Fatihah lagi, meminta supaya ihdinas sirat mustaqim. Wahai Allah, tunjukkan kami sirat, jalan lurus, al-mustaqim. Lurus selurus-lurusnya. Kita umat Islam, daripada permulaan Quran lagi, memang kita meminta daripada Allah untuk tunjuk kita ke jalan yang sirat mustaqim. Lurus selurus-lurusnya. Maka tuan-tuan, kita boleh pergi kat jalan itu, tapi Iblis bersumpah, wahai Allah, kau panjangkan umur aku bersumpah aku akan duduk tunggu mereka. Mereka merujuk kepada anak Adam. Mereka merujuk kepada hamba-hamba Allah, keturunan Adam. Kita lah. Maka Iblis bersumpah dia akan duduk tunggu untuk ambush kita di jalan Allah yang lurus tersebut. Jadi tuan-tuan, perjalanan kita di jalan lurus itu, ada makhluk Allah yang lain nak ambush.
ada makhluk yang berdendam dengan kita, nak tunggu dan ambush. Dan makhluk tu nama dia Iblis. Dia kata, la aqudanna. La, pasti, confirm. Aqudanna. Aku akan duduk tunggu mereka dekat situ. Dekat mana? Siratal mustaqimah. Di jalan engkau yang lurus itu. Tuan-tuan, bila kita musafir, berperjalanan, di jalan yang lurus, mustahil untuk kita sesat. Mustahil. Sebab jalan tu lurus, tak ada simpang. Kalau jumpa simpang pun jangan ambil lah. Mudah je. Jalan lurus ni tuan-tuan, kalau jumpa simpang, jangan ambil. Straight. Pergi terus. Secara mudahnya, confirm kita akan sampai kalau ikut jalan lurus. Mamat ni, dia nak ambush kita di jalan yang lurus tersebut. Kenapa dia nak tunggu? Soalan, dia nak tunggu kita di jalan lurus tu untuk buat apa? La attakhizanna min ibadika nasiban mafruḍa. Aku akan ambil bahagian aku yang tertentu dari kalangan hamba-hamba engkau itu. Maka tuan-tuan, di sini bahagian penting kita. Maka sekarang kita faham bahawa Iblis, dia tunggu kita di jalan-jalan itu sebab dia nak ambil share daripada kita. Apa share yang dia nak ambil? Tuan-tuan, tak payah fikir. Dia akan beritahu. Maka tuan-tuan, dia tak suka kita pergi jalan yang lurus tanpa dia dapat bahagian, share daripada perjalanan kita tersebut. Dia nak tumpang perjalanan kita tersebut. Dia nak ambil satu ataupun dua perkara daripada kita sewaktu kita pergi ke jalan yang lurus tersebut. Soalan, apa dia nak ambil? Soalannya, dia nak ambil apa? Maka tuan-tuan, Allah bagi tahu. Ayat seterusnya. Allah kata, wala udillannahum. Aku akan duduk tunggu mereka serang hendak dekat jalan lurus. Aku akan ambil bahagian aku daripada anak Adam ini. Apa bahagiannya? Wala udillannahum. Aku akan sesatkan mereka. So tuan-tuan, bahagian yang dia nak ambil daripada kita anak Adam di jalan lurus itu adalah dia nak sesatkan kita dari jalan yang lurus itu. Tadi saya dah sebut. Jalan lurus sukar untuk sesat. Dah jalan lurus tak sesat macam mana? Just go straight. Tapi Allah kata, no. Aku akan make sure mereka sesat di jalan lurus itu. Aku akan ambil bahagian aku. Menyesatkan mereka. Wala umanniyannahum. Dan pasti confirm. Aku akan buat mereka berangan-angan. Tuan-tuan, satu perkataan besar. Berangan-angan. Wala umanniyannahum. Maka tuan-tuan, Iblis, apa motivasi dia untuk minta panjang umur? Dia nak menyesatkan kita di jalan yang lurus. Macam mana nak sesatkan kita jalan lurus? Dia akan buat kita banyak berangan-angan. Tuan-tuan, angan-angan. Angan-angan keduniaan adalah angan-angan yang datang daripada Iblis. Angan-angan untuk kita ni banyak dapat bahagian kita di dunia adalah angan-angan yang Iblis suka kita berangan-angan dengan demikian. Kesimpulan tuan-tuan. Kena sebut sikit ni. Kesimpulan tuan-tuan, dalam agama kita ini bukan tak boleh kita mencari dunia, tetapi berpada. Kerana Iblis antara yang suka untuk kita panjang angan-angan terhadap dunia ini. Dan dia dah bagi tahu awal. Bukan kita cakap, dia bagi tahu sangat awal. Dia telah membagi tahu kita bahawa dia akan buat kita panjang angan-angan sehinggakan dunia ini kita suka melampau, berangan-angan panjang. Suka apa? Kita suka nak merantau satu dunia. Pergi Port Dickson tak cukup. Angan-angan kita panjang nak pergi Langkawi pula. Angan-angan kita panjang nak pergi Korea pula. Angan-angan kita panjang nak pergi Jordan pula. Angan-angan kita panjang nak pergi merantau satu dunia. Panjangnya angan-angan itu akan menyebabkan kita leka daripada jalan Allah yang lurus. Allah hanya suruh kita pergi umrah dan haji ya. Allah hanya suruh kita pergi umrah dan haji. Tempat lain yang kita nak pergi itu cuma angan-angan. Tuan-tuan, bukan salah pergi melancong, tapi poin dia akan buat kita tenggelam dalam angan-angan tersebut. Tuan-tuan, kalau setakat kita nak berkenderaan, kenderaan ada kereta sebiji cukup, tapi Iblis akan buat kita berangan-angan. Engkau ni boleh pakai Mercedes ni. Dia akan buat kita berangan-angan sehingga kan, selagi mana kita tak pakai Mercedes, kita rasa macam hidup tak lengkap. Sedangkan tak pakai Mercedes pun hidup lengkap.
Iblis akan buat kita panjang angan-angan supaya kita kejar Mercedes itu. Buat 1001 cara untuk dapat Mercedes itu. Kalau terpaksa loan riba pun riba lah, asalkan dapat Mercedes itu. Dia panjangkan angan-angan kita terhadap perkara itu. Dan itu apa yang iblis panjang-panjangkan angan-angan. Apa angan-angan yang dia akan panjangkan kepada kita? Apa angan-angan yang dia akan panjangkan kepada kita? Kita semak balik ayat seterusnya. Iblis bagi tahu. Tak payah rekod sendiri tuan-tuan. Maka Allah bagi tahu dekat iblis. Allah bagi tahu dekat iblis pula. Allah bagi tahu dekat kita. Wala udillannahum. Aku akan sesatkan mereka. Macam mana nak sesatkan? Wala umanniyannahum. Aku akan panjangkan angan-angan mereka. So oleh sebab kita berangan-angan yang panjang terhadap sesuatu dekat dunia ni, wala umarrannahum, dan aku akan suruh mereka. Ingat tuan-tuan, iblis nak sesatkan, iblis suruh kita berangan panjang-panjang. Macam mana kita berangan panjang-panjang? Iblis akan perintahkan kita dengan satu perintah, fala yubattikunna adhanal an'am. Aku akan suruh mereka dengan satu perintah, lalu mereka ikut perintah itu. Apa perintah iblis suruh buat? Antaranya, fala yubattikunna azanal an'am. Aku akan suruh hamba-hamba engkau ini untuk membelah telinga binatang-binatang ternakan. Dan mereka akan buat. Okey tuan-tuan, kita orang Melayu, bila baca ayat ni, iblis suruh belah telinga binatang ternakan, mungkin kita dengar macam, apa kaitan ni? Saya bagi latar belakang sikit. Orang Arab, kita sebut pasal orang Arab, kemudian kita cakap pasal orang Melayu. Orang Arab, zaman sebelum Islam, zaman jahiliah dulu, mereka ada kepercayaan karut-marut nenek moyang mereka. Mereka ada kepercayaan karut-marut. Kepercayaan karut-marut ini Allah sebut dalam surah Al-Ma'idah dan panjang Allah hurai dalam surah Al-An'am tentang binatang-binatang ternakan mereka. Kalau tuan-tuan nak membaca sikit, tuan-tuan boleh Google, boleh buka Al-An'am, boleh buka surah Al-Ma'idah, baca tentang bagaimana Allah kritik tentang ham, saibah, wasilah dan juga perkara-perkara pantang larang berkenaan dengan binatang-binatang ini. Mereka ada pantang larang yang lebih kurang macam inilah. Kalau kambing itu telah melahirkan 10 ekor anak, maka lepas tu kambing tu haram dimakan, mereka belah telinga sebagai tanda. Kalau unta itu telah pun mengandung telah menghamilkan 10 ekor unta betina, maka unta tersebut perlu dilepaskan. Tak boleh kacau. Cara nak cam, dibelah telinga. Buat tanda. Poin dia kat sini, semua benda tu adalah kepercayaan karut-marut. Mereka anggap kalau tak buat nanti hidup engkau sial. Kalau engkau buat murah rezeki. Tuan-tuan, orang Arab sanggup melepaskan buat pantang larang ini, buat perkara-perkara merugikan ini terhadap binatang ternakan mereka. Sebab apa? Sebab iblis perintah. Mereka percaya pantang larang sebegini kerana taat kepada iblis. Dan kita orang Melayu pun ada pantang larang nenek moyang yang sebegini. Cuma mungkin tak terlibat dengan binatang lah. Kadang-kadang nenek moyang ajar kita, kalau engkau nak hujan berhenti turun, ambil pakaian dalam, baling atas, bumbung. Tuan-tuan, tak ada logik langsung pun. Tapi tuan-tuan, kerana kita panjang angan-angan, kita nak buat kenduri kita supaya hujan tak turun, kita buat. Kita baling pakaian kita, letak atas bumbung. Ikut kepercayaan nenek moyang terdahulu. Semua perintah itu perintah daripada iblis. Perintah sebegitu perintah daripada iblis. Bukan perintah daripada Allah. Kita buat sesuatu itu untuk mencapai angan-angan kita. Mencapai angan-angan kita. Dan tuan-tuan, dalam dunia orang buat benda pelik-pelik. Apa angan-angan kita? Hujan tak turun, iblis suruh sembelih binatang. Maka kita sembelih binatang minta supaya hujan turun. Bukan Allah suruh, iblis suruh. Dan ada orang sembelih binatang. Kalau orang penyembah berhala dulu, mereka sembelih manusia. Mereka sembelih anak dara buang dalam sembelih anak dara buang dalam kawah gunung berapi supaya gunung berapi tak meletup. Something like that. Tentang perintah-perintah itu datang daripada iblis. Mereka berangan-angan kalau mereka sembelih orang, kalau mereka bagi sembahan kepada dewa itu, dewa ini murah rezeki. Gunung berapi tak meletup, hujan turun. Tentang semua itu cuma angan-angan mereka sahaja. Maka Allah kata, iblis beritahu pada hari itu, aku akan sesatkan mereka, aku akan ambil bahagian aku kepada mereka.
aku akan sesatkan mereka, aku ambil bahagian aku daripada mereka, aku akan buat mereka ini panjang angan-angan dan aku akan perintahkan mereka buat 1001 benda yang pelik-pelik. Dan itulah 1001 benda yang pelik-pelik yang kita bincang tadi. Seterusnya tuan-tuan. Walau umarannahum fala yubattikunna adzanil an'am. Aku perintahkan mereka akan cederakan, belah telinga binatang ternakan. Walau umurannahum, aku perintahkan mereka buat benda lain. Fala yughayyirunal khalqallah. Aku perintah mereka akan ubah ciptaan Allah. Tuan-tuan, masalah apabila kita panjang angan-angan. Kita teringin berangan-angan. Rambut kita panjang, padahal rambut kita pendek. Kita pun sambung rambut kita bagi panjang. Ubah ciptaan Allah. Arahan itu ada daripada iblis. Ataupun contoh lain tuan-tuan, badan kita putih elok. Kita orang Melayu tak putih sangat. Kita sawah matang. Elok. Tiba-tiba kita rasa, kalau ada butterfly kat bahu kan cantik. Kita buat tatu. Tatu tersebut adalah ubah ciptaan Allah. Iblis memang suruh kita mencederakan diri kita, mengubah ciptaan Allah kerana taat kepada iblis. Kerana nak cantik. Nak cantik itu adalah daripada angan-angan yang iblis bagi dekat kita. Jarangkan gigi, nanti nampak cantik. Siapa cakap? Iblis cakap. Bukan Allah cakap. Jarangkan gigi. Panjangkan rambut. Buat style pelik-pelik. Buka aurat sikit. Tunjuk sikit jambul. Yang laki pula pakai seluar 3 suku. Tuan-tuan, semua arahan itu mengubah ciptaan Allah yang sebegitu adalah datang daripada kita cuba penuhi angan-angan kita yang datang daripada iblis. Dan memenuhi angan-angan ini menyebabkan kita tersesat dari jalan yang lurus. Tuan-tuan, hidup kita ni berangan-angan, kita boleh berangan-angan mencecah bintang dan langit. Angan-angan kita tak ada terhad. Angan-angan is free. Tuan-tuan, angan-angan ni percuma. Kita boleh berangan 1001 benda. Kerana ia percuma, kadang-kadang kita berangan-angan dan kemudian iblis push untuk kita capai angan-angan kita tu sehingga kita lari dari jalan Allah yang lurus. Lari dari jalan Allah yang lurus. Sebab, minta maaf cakap, bukan semua angan-angan kita pasti kita akan dapat dekat dunia. No. Sebahagian angan-angan kita tak realistik, tak akan dapat pun kat dunia. Tapi sebahagian orang tak berpuas hati, dia tak akan dapat dekat dunia. So tuan-tuan, aku akan ambil bahagian aku daripada manusia, aku sesatkan mereka, aku panjangkan angan-angan mereka, aku suruh buat A, mereka buat, aku suruh buat B, mereka buat, aku suruh buat C, mereka buat, aku suruh buat D pun mereka buat. Aku suruh apa pun mereka buat. Semua kemudian, kalau suruh A, orang tu tak ikut. Suruh B, orang tu tak ikut. Dia ada plan C. Plan C tak jadi, dia buat plan D. Plan D tak jadi, dia buat plan E. Point dia, iblis sentiasa ada plan. Untuk setiap orang. Setiap orang. Iblis sentiasa ada plan. Oh, mikrofon saya terbalik, tuan-tuan. Saya pusing bawah tadi. Rasanya sekarang elok sikit kot. Tuan-tuan, hari ni first time saya guna mikrofon ni. Sebelum ni saya guna mikrofon lain. Tak apalah, abaikan, patah balik sini. Kemudian, kalau plan A tak jadi, buat plan B. Kalau suruh dia angan panjang-panjang tak jadi, aku suruh dia sesat. Sesat tak jadi, aku suruh belah telinga binatang. Belah telinga binatang tak jadi, aku suruh dia ubah ciptaan Allah. Kalau ubah ciptaan Allah tak jadi, maka iblis kata, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim. Aku serang mereka. Ingat tuan-tuan, kita berada di jalan yang lurus, depan kita adalah Allah. Kita bergerak ke arah Allah di jalan lurus. Kita bergerak ke arah syurga di jalan yang lurus. So ingat, jalan yang lurus, depan kita ada syurga. Depan kita ada Allah. Iblis kata, summa la'atiyannahum. Aku akan datang serang hendak mereka min baini aidihim, datang dari depan, wa min khalfihim, datang dari belakang, wa an aymanihim wa an shimalihim, datang dari kanan dan datang dari kiri. Depan, belakang, kanan, kiri. Depan, belakang, kanan, kiri. So ayat ni Allah beritahu bahawa iblis akan cuba serang kita daripada mana? Depan, belakang, kanan, kiri. Depan, belakang, kanan, kiri. Dari segenap penjuru. Tuan-tuan, bayang. Tuan-tuan duduk satu jalan yang lurus. Pergi ke depan jalan yang lurus, adanya syurga.
Tuan-tuan duduk jalan yang lurus, di depan jalan yang lurus ada syurga. Iblis serang dari arah depan. So, apa serangan iblis dari arah depan yang iblis boleh buat? Tuan-tuan, kita nak pergi ke arah syurga. Bila tuan-tuan nak pergi syurga, lambat lagi. Tuan-tuan kena buat baik dulu. Tuan-tuan kena buat amalan yang baik dulu. Banyak amalannya. Satu hari tuan-tuan mati. Lepas mati, mungkin tuan-tuan tak mati syahid. Tuan-tuan mati biasa, duduk dalam kubur. Kemudian tiup sangkakala baru bangun. Kena bicara. Lepas bicara baru masuk syurga. Poin dia, perjalanan tuan-tuan pergi ke syurga itu kedengaran jauh. Kedengaran lambat. Maka tuan-tuan, kadang-kadang iblis serang dari arah depan. Dia serang dari arah depan, dia tawarkan syurga kepada kita. Macam mana dia tawarkan syurga? Iblis tawarkan syurga kepada kita. Tuan-tuan, tawar syurga kira okey lah. Macam mana iblis tawarkan syurga? Kadang-kadang tuan-tuan, iblis datang kepada kita. Iblis cakap, Nazar, kau nak masuk syurga cepat ke? Kalau nak masuk syurga cepat, ambil bom ni, kau pergi naik kelab tu, bagi meletup. Kau berinternet. Tuan, kalau kita buat begitu, kalau kita buat begitu, You kena tekan macam ni. kita ambil bom, pergi letupkan. Soalan, orang-orang pengebom berani mati sambil-sambil sebut Allahu Akbar. Lepas tu nanti dah Apa cakap motivasi internet. mereka? Motivasi mereka syurga. Internet Motivasi apa? mereka syurga. Audio to connection. Kesimpulannya adalah Ada orang-orang buat sebegini, mereka Ustazah tertipu dengan iblis sampai macam tu sekali. Iblis tawarkan syurga dekat depan mereka. Dan kadang-kadang orang ini buat benda-benda kelihatan baik, tapi baik mereka itu mengikut cara iblis. Bukan mengikut cara Allah. Mereka ikut cara iblis. Tuan-tuan, saya bagi contoh. Minum arak adalah buruk. Tapi ada orang minum arak kerana Tuhan. Saya ulang balik. Minum arak adalah buruk. Tetapi ada iblis bisikkan kepada sebahagian manusia untuk minum arak kerana Tuhan. Kawan-kawan kita yang Kristian, mereka pergi hari Ahad punya komun. Mereka pergi macam sembahyang Ahad lah. Mereka pergi sembahyang Ahad punya komun. Di akhir komun mereka tu, mereka akan diberi roti dan juga wine untuk diminum. Tuan-tuan, mereka minum dengan fahaman dapat pahala. Siapa yang ajar tu? Iblis ajar. Ada sebahagian orang-orang beragama, mereka memukul-mukul badan mereka sehingga berdarah-darah. Tuan-tuan lihat bagaimana sebahagian penyembah berhala. Kawan-kawan Hindu kita. Kawan-kawan kita yang Syiah. Kadang-kadang mereka memukul badan sampai berdarah-darah. Benda itu untuk apa? Untuk syurga. Mereka anggap buat masuk syurga. Itu serangan iblis daripada depan. Dia tawarkan syurga kepada kita, tapi ikut cara dia. Dia mengajar kita buat maksiat kerana Allah. Dengar, buat maksiat, tapi kononnya kerana Allah. Dan sebahagian iblis datang dari bahagian depan. Dia ajar kita buat bid'ah pun kerana Allah Ta'ala. Merosakkan agama ini pun kerana Allah Ta'ala. Padahal mana mungkin kita bermaksiat konon kerana Allah. Bermaksiat mesti kerana syaitan. Mana mungkin kita berbid'ah kerana Allah. Mustahil. Mesti berbid'ah kerana iblis. Maka iblis duduk tunggu di jalan Allah yang lurus. Dia serang dari depan. Wa min khalfihim, dan juga serang dari belakang. Maka tuan-tuan, kita nak pergi ke arah syurga, tiba-tiba iblis tarik. Iblis kata, sabarlah sekejap. Syurga on the way, kau tunggulah sekejap. Dia serang dari arah belakang. Serang dari arah belakang mudah saya tuan-tuan. Dia suruh kita buat maksiat, maksudnya kita istilah pergi ke arah syurga, jangan pergi. Dia tarik, dia tunggu. Kita nak pergi surau, dia kata, sabarlah, kau baru umur 40. Tunggulah pencen esok. Kita nak datang dengan kuliah online, dia kata, malam ni ada gegar vaganza, kau biar betul. Tuan-tuan, dia serang kita daripada belakang. Dia make kita hold. Dia suruh kita tunggu. Dia kata, sabar, syurga tak pergi mana. Dia serang dari depan. Kalau tak boleh, dia serang dari belakang. Allah sebut, summa la'atainatihim min baini aidihim wa min khalfihim. Aku akan datang serang mereka dari depan atau dari belakang. Wa an aymanihim wa an shimalihim. Aku serang mereka dari kanan, aku serang mereka dari kiri. Mana dari kanan, mana dari kiri? Tuan-tuan, kanan dan kiri. Selalunya, kanan adalah benda baik. Aku serang mereka dari kanan dan daripada kiri. Kanan selalunya digambarkan sebagai benda baik. Kiri adalah benda buruk. Tuan-tuan, saya explain kiri dulu, kemudian saya explain kanan. Iblis kadang-kadang,
Dia serang kita dari kiri. Benda buruk. Dia kata, ada contoh, ada tabung masjid lalu sembahyang Jumaat. Tabung masjid lalu, Iblis serang dari kiri. Iblis kata, jangan bagi, jangan bagi, jangan bagi. Kita pun buka dompet, nampak 50, nampak 10, nampak 5, nampak RM1. Iblis kata, jangan bagi, jangan bagi, jangan bagi. Kita sedang pergi ambil. Dia tengok kata kita sedang ambil, dia kata, ambil RM1, ambil RM1, ambil RM1. Tuan-tuan, dia cuba halang kita untuk buat baik sehalang-halangnya. Dia suruh kita buat paling kurang, dia serang dari kiri. Dia suruh kita buat maksiat. Semua itu serangan dari kiri. Dia kata, try lah satu pam je rokok tu, bukan masalah sangat. Satu gelas je wine tu, apa problem sangat? Allah, kau ambil loan sekali ni sahaja. Riba, apa masalah sangat? Dia serang dari kiri. Wa'an shimalihim, dari kiri. Wa'an aimanihim, juga dari kanan. Serangan dari kanan, tuan-tuan. Kanan selalunya benda-benda yang baik. Iblis serang dari kanan, daripada benda-benda yang baik. Contoh yang sama, tuan-tuan. Tabung masjid lalu, kita buka dompet. Iblis kata, takkan bagi RM1. Kawan kau bagi RM5. Paling-paling tak, kau kena 10. Tuan-tuan, kita ambillah 10 tersebut. Kita bubuh tabung masjid. Tapi ambil 10 letak tabung masjid kerana siapa? Bukan lillahi ta'ala, tapi lil iblis. Bukan kerana Allah yang maha tinggi, tapi kerana iblis yang maha celaka tersebut. Tuan-tuan, dia serang dari kiri, dia serang dari kanan. Kesimpulannya, tuan-tuan. Kesimpulannya, ayat ni Allah bagi tahu kata, Iblis akan datang serang kita daripada arah depan, Iblis serang dari arah belakang, Iblis serang dari kanan, Iblis serang dari kiri. Setelah dia serang semua benda ni, apa dia nak? Lepas dia serang kita kanan, kiri, depan, belakang, dia nak buktikan apa? Ayat terakhir, ayat 17 tu, wala tajidu aktsarahum syakirin. Dia buktikan kepada kita bahawa Allah, aku akan buktikan bahawa majoriti anak Adam adalah orang-orang yang tidak syukur. Orang-orang yang tidak syukur. Aku buktikan kepada engkau, wahai Allah, majoriti anak Adam adalah orang-orang yang tidak bersyukur langsung. Tidak bersyukur langsung. So, tuan-tuan, Iblis nak buktikan bahawa manusia tak syukur. Apa itu syukur? Tuan-tuan, mudah sahaja. Apabila kita mula komplain, berarti kita tak syukur. Bila kita mula komplain, berarti kita tidak syukur. Maka Iblis, syukur ni simple je, tuan-tuan. Kita ikut perintah Allah, berarti kita syukur. Kalau kita tak ikut perintah Allah, berarti kita kufur. Simple je. Kita ikut perintah Allah, kita syukur. Tak ikut perintah Allah, kita kufur. Kita komplain. Allah kata bangun sembahyang subuh, kita bangun. Maka kita syukur. Allah kata bangun sembahyang subuh, kita kata subuh pula. Kita komplain. Komplain tersebut adalah kita kufur. Allah kata pergi haji dengan duit tersebut. Kita kumpul duit nak pergi Korea. Allah kata pergi haji, bukan pergi Korea. Kita komplain. Korea dululah, haji kemudian. Kita komplain. Bila kita komplain, kita termasuk golongan yang Iblis kata, good job. Aku telah buktikan memang anak Adam tak syukur. Tuan-tuan buka peti sejuk. Tuan-tuan buka peti sejuk. Tuan-tuan pun cari apa dekat peti sejuk? Allah. Tuan-tuan buka peti sejuk, tuan-tuan cari apa? Tuan-tuan cari benda nak makan. Sebagai orang kata, tak ada benda nak makan dalam peti sejuk ni. Tuan-tuan, bukan tak ada benda tak makan. Kita tak syukur. Kita banyak komplain. Padahal banyak benda yang Allah bagi dalam peti sejuk tu. Sekarang, dekat Selangor, kawan-kawan kita kena PKPB. Kita komplain kena PKPB. Padahal, tuan-tuan, Alhamdulillah, Allah bagi PKPB pun, kita masih boleh pergi kedai beli makan. Kita masih sebahagiannya boleh kerja. Syukur instead of komplain. Ingat, bila kita komplain, Tuhan suka pula. Iblis suka. Bila kita mula komplain, Iblis suka. Belajar syukur atas benda yang sikit. Tuan-tuan ingat tadi, Iblis kata dia nak panjangkan angan-angan kita. Orang yang memanjangkan angan-angan, Iblis panjangkan angan-angan kita, sehinggakan benda yang kita ada sekarang, kita komplain. Kita tak syukur. Sedangkan dengan benda yang kita ada sekarang pun dah okey. Tapi Iblis buat kita komplain. Kita tak syukur. Kemudian Iblis sambung lagi. Fabi'izzatika, demi kehormatan kamu yang dihormati, wahai Tuhan. Demi kehormatan engkau yang dihormati, wahai Tuhan.
la urwiyannahum ajma'in. Confirm aku sesatkan mereka semua sekali. Kita tengok bahasa dia. Wa bi'izzatika. Demi izzahnya engkau wahai Tuhan. Izzah, kekuatan yang dihormati. Demi izzahnya engkau Tuhan, aku make sure mereka sesat semua sekali. Tuan-tuan, kenapa dia bersumpah demi kehormatan Allah Ta'ala? Bukan penghinaan, tuan-tuan. Betul, dia satu bentuk penghinaan. Tapi sebenarnya macam ni. Allah telah pun memberi kebenaran untuk iblis untuk panjang umur. Maka tuan-tuan, kalaulah saya, manusia tuan-tuan, bila kita bagi tahu dekat orang kata, minta tolong pinjam duit, kita pun bagilah dia pinjam duit. Dia kata, oleh kerana kau bagi aku pinjam duit, aku nak guna duit ni untuk jatuhkan kau balik. Tuan-tuan, agak-agak kita minta balik duit tu. Mesti kita minta balik. Sebab dia bagi tahu siap-siap, dia nak guna duit yang dia pinjam kat kita tu untuk jatuhkan kita balik. Tapi tuan-tuan, iblis, dia tahu Allah tak mungkir janji. Allah tak mungkir janji. Oleh itu, iblis kata, demi keizzah engkau, kehormatan engkau yang dihormati itu, aku akan make sure mereka masuk neraka. Aku akan make sure mereka sesat semua. Dan kau tak boleh buat apa-apa kat aku sebab kau dah janji bahawa kau nak panjangkan umur aku. Kau dah agree tadi. Maka demi kehormatan engkau yang dihormati, demi izzahnya engkau wahai Tuhan, aku make sure aku sesatkan manusia semua sekali. Kesimpulan tuan-tuan, semua anak Adam termasuk tuan-tuan kat sini, iblis akan make sure kita semua sesat. Illa kecuali, bila sebut kecuali berarti ada orang yang iblis tak cuba pun untuk sesatkan. Saya ulang balik. Iblis kata, Tuhan, aku make sure mereka semua sesat berhabis. Tuhan, aku make sure mereka semua sesat berhabis. Kecuali hamba engkau jenis macam ni. Hamba engkau jenis macam ni, aku takkan try pun. Siapa hamba yang iblis takkan try pun untuk sesatkan? Illa ibadika minhum mukhlisin. Kecuali para hamba engkau Allah yang mukhlisin, yang ikhlas dalam menyembah. Ikhlas, langsung tidak ada apa dalam buruk dalam diri dia sewaktu dia menyembah engkau. Maka serang daripada depan pun dia ikhlas kepada engkau, aku tak boleh masuk. Serang dari belakang pun dia ikhlas kepada engkau, aku tak boleh masuk. Serang dari kanan kiri pun dia ikhlas kepada engkau, dia tak boleh aku tak boleh masuk, tak boleh ganggu dia. Maka tuan-tuan, bila iblis serang satu orang daripada depan, belakang, kanan, kiri, kemudian segenap penjuru tak berjaya nak masuk ke orang tersebut, iblis tinggalkan orang itu daripada diganggu. Iblis tak akan buang masa kepada orang tu. Iblis akan pergi cari orang lain. Berarti tuan-tuan, iblis punya motif nak sesatkan seramai orang mungkin. Semua. Kecuali orang macam tu. Try pun tak guna. Try pun tak guna. Dia dah try lama dan dia dapati setelah semua strategi dia keluar, orang tu mukhlasin. Orang tu sangat ikhlas. Maka tulus menyembah. Ikhlas maksudnya tulus menyembah. Maka dia tak akan cuba. Kesimpulan, matlamat utama iblis meminta penangguhan daripada Allah. Ini motivasi dia meminta penangguhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu, motivasinya adalah satu, dia nak sesatkan manusia dari jalan Allah yang lurus. Yang kedua, dia nak meramaikan manusia yang berangan-angan. Ketiga, dia nak hasut agar manusia patuh perintah dia. Yang keempat, dia nak ramaikan manusia yang tidak syukur. Yang kelima, dia nak penuhkan jahanam dengan kita, manusia. Dia nak penuhkan seramai mungkin jahanam dengan kita. Wallahu alam. Kita terus pergi topik seterusnya, reaksi Allah. Sepanjang kita mendengar tadi, hanya iblis dia cakap. Iblis kata, Allah, oleh sebab kau panjangkan umur, aku akan buat sekian, bla 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 bla. Dan Allah tak cakap apa langsung ni pun. Maka apa reaksi Allah setelah iblis mendedahkan seluruh niat dia panjang umur tersebut, seluruh strategi dia kerana dia panjang umur tersebut, setelah dia dedahkan, dia mengaku semua itu, which is kalau dia tak dedahkan pun Allah tahu. Tapi dia cakap, tuan-tuan, bila dia dedahkan, maksudnya dia berbangga dengan plan dia tersebut. Sebab tu dia cakap terang-terang.
Malaikat semua dengar sewaktu dia mendedahkan plan dia itu. Maka tuan-tuan, apa reaksi Allah? Simple sahaja reaksi Allah. Allah tak melatah langsung. Qala, Allah berfirman, idhab, go ahead. Kau nak try macam tu, go ahead. Kau nak sesatkan mereka, just do it. Izhab, kau pergilah cepat. Pergi buat. Pergi tunggu kat jalan lurus tu, pergi tunggu. Kau nak serang depan, belakang, kanan, kiri, just do it, Allah kata. Dipersilakan buat. Allah tepati janji Allah untuk memanjangkan, memberi penangguhan kepada iblis. Allah tak halang dia di situ. Allah kata, izhab, just go ahead. Tuan-tuan, ini penuh izahnya Allah Ta'ala. Tuan-tuan, bayangkan satu keadaan di mana ada hero dengan ada orang jahat ni. Orang jahat bagi tahu aku akan buat itu, ini. Kau tunggu je. Hero tu kata, oh ya? Yeah? Okey. Tuan-tuan, itu izah, kehebatan Allah Ta'ala. Allah cuma kata, izhab, go ahead. Kau pergilah buat kalau kau boleh buat. Go ahead, pergi. Dan wastafziz. Iblis kata, Allah kata, Iblis, just go ahead. Kau pergilah buat. Maka Allah kata, wastafziz man istata'ta minhum bisautik. Hasutlah sesiapa sahaja dari kalangan mereka semampu yang kamu mampu hasut. Just go ahead. Kau rasa kau nak hasut mereka, kau nak suruh mereka buat itu ini, just go ahead. Kau buatlah. Allah kata kalau kau boleh buat, kau buat. Kau hasutlah mereka. Wastafziz man istata'ta minhum bisautik. Engkau hasutlah sesiapa sahaja dari kalangan mereka yang mampu engkau hasut dengan suara-suara engkau tu. Kesimpulan, iblis hasut kita guna suara. Suara iblis. Iblis bercakap dengan kita untuk kita buat semua benda tu. Bagaimana suara dia berfungsi, itu kita bincang hari lain. Iblis hasut kita guna suara-suara iblis. Wa ajlib alaihim bi khailika wa rijalika. Engkau kerahlah para pengikut engkau. Sama ada pengikut berkuda, pengikut berjalan kaki, engkau pergi. Kau serang. Kesimpulan tuan-tuan, iblis tak buat kerja seorang-seorang. Allah tahu bahawa iblis akan rekrut yang lain untuk sama-sama buat kerja ni. Yang lain tu siapa? Nanti Zat. Yang lain tu siapa? Nanti Zat. Tapi Allah beritahu, kata, iblis kau nak buat, kau pergi buat. Kau hasutlah. Kau boleh rekrut sesiapa saja kau nak buat untuk tolong kau. Kau boleh rekrut pengikut-pengikut engkau untuk sama-sama buat misi engkau ni. Kau boleh rekrut. Kau sekerahlah para pengikut engkau yang kau akan rekrut tu. Pengikut berjalan kaki, pengikut berkuda, point dia ada banyak batalion. Point dia ada banyak ranking. Pengikut-pengikut iblis yang akan buat kerja iblis ini. Allah kata, just go ahead. Kau rekrut, kau hasutlah mereka. Wasyarikhum fil amwal wal aulad. Kau bersekutulah. Mereka berkongsilah dengan mereka. Mereka maksudnya anak Adam. Engkau berkongsilah dengan anak Adam ini terhadap harta mereka dan anak-anak mereka. Maka tuan-tuan, Allah highlight dua benda, harta dan anak. Kesimpulan, antara medium jalan untuk iblis hasut manusia, iblis hasut manusia melalui harta-harta manusia dan anak-anak manusia yang ramai tersebut. Keluarga. Tuan-tuan, kita tersesat ini, antara punca kita tersesat adalah harta kita dan punca kita tersesat adalah kerana anak-anak kita, keluarga kita. Maka Allah kata, iblis kau berkongsilah dengan mereka. Instead of harta tu milik mereka dan Allah, engkau kongsi sama-sama iblis. Tengok, iblis bagi tahu. Allah benarkan iblis buat. Kesimpulan, iblis akan guna dua medium ini. Harta dan anak-anak kita untuk serang kita depan, belakang, kanan, kiri. Wa'idhum. Dan kau janjilah 1001 janji kepada mereka. Just go ahead. Jadi tuan-tuan, berdasarkan ayat ni, kita faham bahawa senjata dan medium syaitan hasut manusia. Bagaimana, apa senjata dan juga medium syaitan hasut manusia? Hasut melalui suara-suara syaitan, hasut melalui suara-suara iblis, hasut melalui harta-harta benda kita, hasut melalui anak-anak kita, dan hasut melalui janji-janji palsu. Maka tuan-tuan, semua ini adalah senjata dan medium yang digunakan oleh iblis dan juga rekrut dia. Rekrut iblis tuan-tuan. Sesiapa yang iblis rekrut untuk buat kerja-kerja ni, kita panggil syaitan lah. Sesiapa yang iblis rekrut untuk join dia, satu grup dengan dia buat kerja-kerja ni, sesiapa yang join dia tu, kita panggil syaitan.
Iblis tak buat kerja seorang-seorang. Awalnya dia seorang-seorang. Tapi dia rekrut ramai lagi untuk buat kerja yang sama. Dan ini medium dan senjata yang mereka akan guna untuk hasut manusia. Allah sambung. Haza sirat. Ini satu jalan lurus. Ingat, jalan lurus cuma satu. Sirat. Bukan siratat. Bukan. Sirat, satu jalan lurus. Allah kata, ini satu sirat. Ini satu jalan lurus. Alayya mustaqimun. Tanggungjawab aku, Allah, untuk make sure jalan ini kekal lurus selurus-lurusnya. Ayat tu saya suka sangat, tuan-tuan. Allah kata, haza sirat. Ini jalan lurus. Halayya mustaqim. Terserah kepada aku, tanggungjawab aku, Allah, untuk make sure jalan aku sentiasa lurus selurus-lurusnya. Allah tak kompromi. Jalan Allah sentiasa lurus selurus-lurusnya. Inna ibadi. Sesungguhnya hamba-hamba aku. Laisa laka alaihim sultan. Engkau tak ada sebarang kuasa ke atas mereka. Tuan-tuan, iblis tak boleh paksa kita buat jahat. Ini penting. Iblis tak boleh paksa kita untuk buat jahat. Tak boleh. Iblis tak boleh paksa. Iblis tak mampu untuk paksa kita buat jahat. Iblis hanya boleh hasut. Iblis hanya boleh hasut. Sorry. Iblis tak boleh paksa, dia hanya boleh hasut. Maka ayat ni kata, tanggungjawab aku untuk make sure jalan ni lurus, hamba-hamba aku, engkau tak ada kuasa ke atas mereka. Iblis tak boleh paksa kita ikut, iblis hanya boleh hasut. Illa, kecuali manittaba'aka minal ghawin. Kecuali siapa-siapa hamba aku yang ikut engkau menyimpang. So, siapa-siapa yang ikut iblis masuk simpang, iblis ada kuasa ke atas orang tersebut. Maka tuan-tuan tengok sini. Satu hadis yang menarik daripada Nabi Muhammad untuk menjelaskan ayat ni. Satu hari, Nabi Muhammad dengan para sahabat dia, Nabi Muhammad ambil satu kayu, tulis dekat atas tanah. Dan ini apa yang Nabi Muhammad tulis. Nabi Muhammad lukis, Nabi Muhammad lukis satu garisan yang lurus, menegak, lurusnya. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, Haza sabilullahi mustaqima. Ini jalan Allah yang lurus selurus-lurusnya. Kita faham? Line yang lurus itu, line warna hijau itu, Allah kata, ini jalan Allah yang lurus selurus-lurusnya. Kemudian Nabi Muhammad buat garisan kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, Hazihi subul. Yang kanan, kiri ni, jalan-jalan yang lain. Laisa min hasabil illa alaihi syaitan. Yad'u ilaih. Ini jalan-jalan yang lain. Setiap jalan simpang kanan kiri itu tak lain mesti ada syaitan masing-masing yang ajak orang untuk pergi ke jalan itu. Maka tuan-tuan, ingat tadi Allah sebut apa? Ini jalan aku yang lurus, tanggungjawab aku untuk buat jalan yang lurus. Engkau tak ada kuasa atas hamba aku, kau tak boleh paksa hamba aku kecuali hamba aku yang masuk simpang. Kecuali hamba aku minal ghawin, hamba aku yang menyimpang. Yang menyimpang tu dia buat apa? Instead of dia stay jalan lurus, dia masuk turn left, turn right. Turn left, turn right. Siapa masuk simpang, iblis ada lebih kuasa ke atas dia. Lagi kita masuk simpang, lagi kita lebih, lagilah iblis lebih berkuasa ke atas orang macam ni. Tuan-tuan, lagi kita masuk simpang, lagi kita akan tersesat jauh. Tuan-tuan tengok sini . Allah ajar kita ikut jalan lurus, jangan masuk simpang. Dekat dunia. Kalau tuan-tuan nak balik Kedah, tengok sini. Kalau tuan-tuan nak balik Kedah, daripada KL, tuan-tuan nak balik Kedah, tuan-tuan kena naik Lebuh Raya Utara Selatan, jalan lurus Lebuh Raya Utara Selatan. Kalaulah tuan-tuan terikut simpang silap, tuan-tuan masuk simpang silap, bila tuan-tuan masuk simpang silap, tuan-tuan tengok Seremban. Patut daripada KL tak lalu Seremban, nak balik Kedah. Tapi kalau tuan-tuan tengok signboard Seremban, tuan-tuan masuk. Iblis pun panggil lagi. Lepas Seremban, tuan-tuan masuk Melaka pula. Kona pula pergi tempat lain. Lagi banyak simpang kita ambil, lagi susah kita nak patah balik.
lagi banyak simpang kita ambil, lagi susah untuk kita minta balik. Tuan-tuan, lagi banyak simpang kita ambil, lagi susah untuk kita patah balik. Poin dia kat sini adalah, sebab itu kita dilarang untuk masuk mana-mana simpang dalam agama ini. Make sure terus jalan lurus. Kalau kita masuk simpang, kita tak sempat untuk kembali ke jalan Allah yang lurus. Bahkan susah. Bila kita terlalu masuk banyak simpang, iblis makin berkuasa ke atas orang macam tu. Lagi masuk simpang, lagi berkuasa, lagi masuk simpang, lagi berkuasa. Jangan masuk simpang langsung, jadi orang yang ikhlas menyembah, iblis akan give up. Allah sambung. Haza sirat alayya mustaqiman. Ini jalan lurus. Tanggungjawab aku untuk menjadikan ia lurus selurus-lurusnya. Al-ghawin, para penyimpang, orang-orang yang masuk simpang tu, inna jahannama lamau'iduhum ajma'in. Aku telah janjikan untuk mereka semua masuk jahannam. Orang yang masuk simpang tersebut, aku janjikan mereka dengan jahannam. Ajma'in. Semua sekali. So tuan-tuan, lebih banyak kita masuk simpang, lebih dekat, lebih lama kita masuk neraka. Lebih lama kita masuk simpang, lebih neraka kita ini. Hadza alayya mustaqim. Alayya mustaqim. Tuan, saya nak tunjuk sini sikit. Tuan-tuan tengok iblis yang pertama. Ni. Iblis lain pertama ni. Iblis lain pertama. Iblis lain pertama ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan ikut simpang dia, tuan-tuan tak akan jumpa di destinasi yang sama. Tuan-tuan masuk simpang pertama belah kanan, tuan-tuan tak akan bertemu jalan hujung, jalan lurus. Kalau tuan-tuan masuk simpang belah kiri pun tak akan bertemu Allah di jalan yang lurus. Tak akan bertemu syurga jalan yang lurus. Ataupun kalau tuan-tuan ambil sikit saja. Kalau tuan-tuan ambil simpang sikit saja. Walaupun tuan-tuan hanya ambil simpang sikit sahaja, juga tak bertemu Allah di jalan yang lurus. Poin dia kat sini, jangan jadi minal ghawin, para penyimpang. Orang-orang yang masuk simpang. Make sure stay dekat jalan lurus. Allah kata, falhaq. Maka benarlah. Kebenaranlah yang akan berlaku. Semua benda yang Allah sebut, neraka akan penuh dengan manusia, akan berlaku. Iblis dibenarkan untuk hasad manusia, berlaku. Falhaq, kebenaran pasti berlaku. Ketika Allah kata ramai pengikut iblis masuk neraka, falhaq, itu benar. Dan kebenaran itu akan berlaku. Falhaq, al-haqqul aqul. Kebenaran pasti berlaku dan yang benar itu adalah apa yang aku firmankan. Tuan-tuan ingat, iblis menjanjikan dengan sesuatu. Iblis menjanjikan dengan sesuatu. Tapi janji iblis itu tidak benar. Yang benar adalah yang aku janji, yang Allah janji. Maka Allah kata, antara janji Allah, la'amla'anna jahannam minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Maka Allah janji ini janji Allah, kebenaran pasti berlaku, kebenaran firman aku, pasti aku penuhkan neraka dengan kamu. Kamu adalah iblis. Dan sesiapa saja yang ikut kamu dari kalangan mereka adalah manusia. Sesiapa ikut iblis, Allah janji masuk neraka, masuk jahannam. Bukan neraka biasa, jahannam. Ajma'in. Semua sekali. Sesiapa ikut iblis akan merasa jahannam. Semua sekali. Dan tuan-tuan, itu janji Allah. Dan Allah bukan cakap dia akan masukkan. Allah kata la'amla'an. Allah akan penuhkan. Pasti aku penuhkan. Tuan-tuan faham tak penuh? MRT tuan-tuan naik tu tak penuh. Tuan-tuan sumbat 3 ekor lembu dalam poton saga, itu tak penuh. Sebab ada ruang. Allah akan penuhkan jahannam dengan manusia sepenuhnya. Penuh sepenuh-penuhnya. Sampai ruang pun tak ada. Kalau sini ada orang, tuan-tuan, di antara pipi saya dengan pipi orang kedua ada ruang. Neraka Allah akan penuhkan. Sampai ruang macam tu pun tak ada. Dengan siapa? Dengan iblis dan sesiapa anak Adam yang ikut iblis. Tuan-tuan, dengar sini elok-elok. Motivasi iblis nak menyesatkan anak Adam. Bukan jin-jin yang lain. Ingat, iblis adalah jin. Kalau ada jin yang lain tak mau sembah Allah, of course lah iblis suka. Tapi satu orang jin lawan Allah dengan satu orang manusia lawan Allah, iblis cukup suka manusia tu lawan Allah. Sebab dia berdendam dengan moyang kita iaitu Adam. Saya ulang balik. Kalau
ada manusia lawan Allah Ta'ala dan ada jin lain lawan Allah Ta'ala, Iblis lebih suka manusia lawan Allah Ta'ala sebab dia berdendam. Iblis tak perlu hasut jin lain lawan Allah Ta'ala. Iblis bukan motif dia nak hasut jin lain lawan Allah Ta'ala. Kalau dia buat pun part time ya. Tapi tuan-tuan, dia point besar dia nak hasut manusia sebagai hasut manusia untuk masuk neraka sama-sama dengan dia, lawan Allah. Dia nak penuhkan manusia dalam neraka. Kalau jin banyak dalam neraka, Iblis tak ambil kredit. Iblis suka ambil kredit terhadap penuhnya manusia dalam neraka. Falhaq, kebenaran akan berlaku. Maka tuan-tuan, kita recall keadaan roh manusia yang menyebabkan kemuliaan. Apa punca manusia ni mulia? Telah kita bincangkan punca mulia adalah satu, roh daripada roh Allah yang diciptakan tanpa jisim. Allah bagi roh yang baik dekat kita. Itu punca mulia. Kedua, ilmu yang Allah ajar dekat manusia menyebabkan kita mulia. Persoalannya macam mana nak kekal mulia? Kita lahir bersama roh yang baik. Kita membesar dengan ilmu yang diajar dalam Quran. Ya, ilmu yang terbaik yang diajar dalam Quran, diajar dalam wahyu. Bila kita dilahir dalam keadaan yang mulia, roh yang baik, dibesarkan pula dengan ilmu-ilmu daripada kitab terbaik, Quran dan wahyu, kita kekal mulia. Kekalnya mulia bila roh itu tulus menyembah Allah, ikhlas menyembah Allah, dan roh itu tak ambil simpang kanan, simpang kiri. Siapa yang guide roh itu tulus menyembah Allah dan juga tak ambil simpang kanan, simpang kiri, ilmu yang roh itu belajar dalam hidup dia. Dan ilmu itu mesti datang daripada wahyu. Ilmu terbaik yang bersumberkan wahyu. Jelas tuan-tuan? Roh tulus menyembah Allah Ta'ala menyebabkan roh itu kekal mulia. Roh tak menyimpang dari jalan Allah menyebabkan roh itu kekal mulia. Ilmu daripada wahyu lah yang menyebabkan dia bergerak ke arah jalan lurus, tak masuk simpang. Tuan-tuan, sepanjang kita belajar hari ini dan juga kelas yang lepas perkongsian, tuan-tuan hanya dengar perkataan iblis, 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 iblis. Iblis adalah nama untuk iblis. Iblis adalah nama untuk iblis. Ayat seterusnya, syaitanan marida. Dia, iblis tu, dialah si setan yang memberontak tersebut. La'anahullah, laknat Allah ke atas dia. Allah laknat mamat bernama iblis ni. Tuan-tuan lihat, kelas pertama dulu perkongsian. Setelah iblis tergelincir untuk tidak menyembah Adam, setelah iblis tergelincir sebegitu rupa, Allah hanya menggelar iblis sebagai minas saririn, dari kalangan orang lekeh-lekeh, orang kecil-kecil. Tapi setelah dia declare war towards God, setelah dia memberontak lawan Allah, dia ingin lancarkan peperangan kepada Allah, dia plan ini untuk lawan agama Allah dengan hasut manusia, baru Allah panggil dia syaitan, baru Allah panggil dia dilaknat. Tuan-tuan, orang yang tidak ikut Allah, poin dia kafir. Orang yang tidak ikut Allah, belum dilaknat. Orang yang guna tenaga usaha dia untuk lawan Allah, confirm dilaknat. Saya ulang balik. Orang yang tergelincir, jahat sikitlah, dia adalah buat maksiat itu ini. Tuan-tuan, orang yang buat maksiat itu ini apa sikit, tuan-tuan, mereka belum dilaknat. Mereka cuma orang lekeh di pandangan mata Allah mungkin. Mereka hanya orang lekeh. Mereka orang berdosa, fajir. Tapi mereka tak dilaknat. Siapa dilaknat? Orang yang hidup bergelumang dosa lawan Allah Ta'ala. Ini dilaknat. Dan itu iblis. Dan sekarang Allah tak memanggil dia dengan nama dia iblis. Allah panggil dia syaitanan. Si setan itu. Syaitan bukan makhluk, tuan-tuan. Maksud saya macam ni lah. Manusia sejenis makhluk. Jin sejenis makhluk. Malaikat sejenis makhluk. Syaitan bukan sejenis makhluk. Syaitan ni perangai, sifat. Sesiapa yang berperangai dengan perangai itu, kita panggil setan lah. Syaitan bukan sejenis makhluk yang Tuhan buat. Tuhan buat syaitan, bukan. Syaitan sifat yang ada pada satu-satu individu. Maka Allah tak panggil iblis dengan nama dia, Allah mula panggil iblis dengan sifat dia yang paling utama sekali, iaitu si setan itu.
Tuan-tuan, Iblis, nama IC dia Iblis. Jadi, kalau kita panggil satu orang dengan nama betul dia, itu bukan penghinaan. Nama dia Nazar, kita panggil Nazar. Itu okey lah. Nama dia Bakar, kita panggil Bakar. Okey lah tuan-tuan. Nama dia Siti, kita panggil Siti. Okey lah. Walaupun kita tak suka dekat dia tuan-tuan, kita parti lain, dia parti lain. Tapi masa kita bercakap, kita panggil dia Siti, Siti, Bakar, Abu. Kira okey lah tuan-tuan. Itu adalah panggilan yang hormat, mulia. Tapi tuan-tuan, Allah tak panggil Iblis dengan panggilan nama dah. Setelah dia declare lawan Allah Ta'ala, Allah sudah tidak memanggil dia dengan nama. Allah memanggil dia dengan gelaran buruk. Syaitan. Dia seolah-olah waktu kita tak setuju dengan satu orang, kita kata kat dia, Din, kau tak boleh buat macam ni, Din. Aku tak suka. Kau tak patut buat macam tu, Din. Kita masih panggil nama. Tapi tuan-tuan, bila dia declare lawan dengan kita dah tak panggil Din, kita kata si babi tu. Tuan-tuan, kita panggil sifat. Kita kata si bangang itu. Si pencuri itu. Si bodoh itu. Kita dah tak panggil si nama sekian-sekian. Maka Allah dah tak panggil si Iblis. Allah tak panggil Iblis. Allah panggil si syaitan itu. Syaitan adalah sifat. Maka tuan-tuan, Iblis adalah syaitan. Syaitan tak semestinya merujuk kepada Iblis seorang. Maka tuan-tuan, jom kita bincang perkataan syaitan. Selalunya dekat sini saya akan bertanya, tapi hari ini tak boleh bertanya. Minta maaf tuan-tuan. So, saya tanya, saya jawab sendirilah tuan-tuan. Syaitan. Apa itu syaitan? Syaitan adalah sesiapa sahaja yang waswasa, membisik, mengajak. Sesiapa sahaja yang bisik, yang ajak, yang hasut. Ingat perkataan Iblis tadi, hasut. Iblis adalah syaitan adalah sesiapa sahaja yang membisik, yang mengajak, yang hasut pergi ke arah kejahatan. Sama ada dia ajak tu terang-terang ataupun dia ajak sembunyi-sembunyi. Minal jinnati wan nas. Sama ada yang ajak tu jin ataupun yang ajak tu manusia. Maka ini orang syaitan. Jadi tuan-tuan, syaitan ni keyword dia yang ajak buat jahat. Sama ada dia ajak, woi jom buat jahat. Terang-terang. Ataupun dia kata, malam ni ada minum arak, jom. Dia buat slow-slow, sembunyi-sembunyi. Sama ada dia jin ataupun manusia. Ya, ada manusia setan. Bukan setakat jin setan, ada manusia setan. Ingat tadi Iblis akan rekrut tentera-tentera dia. Tentera Iblis tersebut adalah para syaitan minal jinnati wan nas. Syaitan jin dan syaitan manusia. Ya, ada manusia yang berkhidmat kepada Iblis untuk ajak buat jahat. Si setan-setan berkhidmat bawah Iblis. Sekarang, untuk make sure tuan-tuan faham. Kawan tuan-tuan Ahmad, kerja setempat kerja dengan tuan-tuan. Ahmad tu laki, tapi malam dia pakai skirt. Minum arak, pergi clubbing. Tuan-tuan, Ahmad, laki, siang. Malam pakai skirt. Duduk kat lorong Haji Taib. Minum arak, pergi clubbing. Ribak, segala mak nenek semua dia ambil lah. Soalan, dia syaitan atau tidak? Jawapannya tidak. Sebab apa? Dia apa yang Quran panggil sebagai fajir. Orang berdosa. Orang jahat lah mudah. Ataupun Quran panggil fasik. Orang rosak. Dia bukan syaitan. Sebab dia buat jahat. Dia rosak. Dia fajir. Dia tak hasut orang. Tapi kalaulah dia hasut orang, baru dia jadi syaitan. Tuan-tuan, saya bagi contoh. Ada dekat dunia maya ni tuan-tuan, saya kenal 2-3 orang berimej dengan imej agama. Berimej dengan imej agama, tapi dia mendakwahkan kemaksiatan. Sebagai contoh, saya ada satu orang kawan Facebook, tudung pakai. Dekat UIA dulu ambil Islamic Reveal Knowledge, ilmu wahyu, tudung pakai. Tapi tuan-tuan, dia pro kepada dihijabing, buka tudung. Walaupun dia masih pakai tudung, tapi dia duk promote supaya penindasan wanita pelbagai, buka tudung pun tak apa. Tudung tak wajib pelbagai. Dia duk propagate benda tu. Tuan-tuan, dia tu sendiri masih pakai tudung, tapi dia duk propagate supaya siapa-siapa nak buka, buka je. Tak payah kisah dengan apa lelaki cakap. Apa ustaz-ustaz jadian cakap. Ayat dia lah. Point dia tuan-tuan, dia tu syaitan. Walaupun dia tak buat maksiat itu, dia propagate maksiat itu. Dia ajak kepada buat kejahatan.
yang ajak buat jahat itu syaitan. Sebab tu Allah tidak memanggil iblis dengan nama lagi. Allah mula memanggil iblis dengan sifat dia, si setan durjana itu. Syaitanan marida la'anahullah. Si setan itu memang dilaknat oleh Allah. Selingan sikit. Tuan-tuan jahat macam mana pun, jahat seorang-seorang. Jangan jadi setan. Tuan-tuan jahat macam mana pun, jadi fasik, rosak seorang-seorang. Jadi fajir, jahat seorang-seorang. Jangan duk propagate ajak orang lain. Sebab bila tuan-tuan ajak orang lain, syaitan. Jelas tuan-tuan? Dan syaitan ini membawa kepada laknat daripada Allah Ta'ala. Qala. Maka sekarang dah panjang sangat dah sembang ni. Allah pun kata, fakhruj minha. So iblis, kau dah cakap panjang ni, apa lagi? Keluarlah sekarang. Keluar daripada syurga ni. Keluar. Turun daripada langit ni. Keluar sekarang. Fa innaka rajim. Engkau terkutuk. Tuan-tuan, tadi Allah panggil dia syaitan. Sekarang Allah panggil dia rajim. Terkutuk. Kita panggil syaitan rajim. Si tuan-tuan, syaitan adalah yang terlaknat. Syaitan adalah yang terkutuk. Orang jahat belum. Orang fajir belum. Orang fasik belum. Mereka ini masih lagi prospek-prospek dakwah kita. Tapi syaitan, Allah kata halau, Allah kata terlaknat, Allah kata terkutuk. Innaka alaika la'nah ila yaumiddin. Engkau akan dapat laknat sampai hari pembalasan. Tuan-tuan, sampai hari pembalasan. Nothing we can do about. Sebab tu tuan-tuan, orang yang tenggelam dalam maksiat, kita masih lagi boleh pergi dakwah. Orang yang tenggelam dalam maksiat yang besar, dia minum arak, dia zina, dia ambil riba, dia mencuri, ni maksiat besar tuan-tuan. Kita masih lagi boleh pergi dakwah dia sebab dia baru ambil beberapa simpang yang tak jauh lagi. Tapi siapa-siapa yang dahlah buat maksiat, propagate pula maksiat dia supaya orang terima. Tuan-tuan, mereka ni syaitan. Sebahagian mereka telah dilaknat. Sama macam iblis sampai hari kiamat. Orang macam Abu Lahab, dilaknat dan sampai kiamat. Orang macam sebahagian Bani Israel, Allah sebut laknat sampai hari kiamat. Kau buat apa pun tak jadi. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak pergi berdakwah, dakwah perlu difokus kepada orang beriman, kemudian pergi kepada orang yang fajir ataupun fasik, jahat ataupun rosak, kemudian boring-boring tuan-tuan pergilah layan si setan-setan tersebut. Ringkas kata si setan-setan ni tak payah layan. Setan jin dan setan manusia ni tak payah layan. Boring-boring tuan-tuan pergilah gaduh kat Facebook dia. Kalau tak ada pasal, tuan-tuan pergi buat kerja lain. Jelas tuan-tuan? Ada soalan? Tak ada lah sebab tak boleh tanya. Sebab saya tengok tak ada siapa hantar pun dekat Zoom saya tanya soalan. Tak ada kan? Tuan-tuan, saya minum 30 saat sambil saya scroll baca ada apa-apa. Baik tuan-tuan. Ustaz, di mana cerita Adam dia? Hari ni duk dengar iblisnya, di mana cerita Adam dia? Maka tuan-tuan, sekarang kita masuk ingatan Allah untuk Adam. Tuan-tuan, faqulna, setelah semua insiden dengan iblis ni, Allah halau iblis turun, Allah bagi tahu iblis kena laknat, Allah panggil iblis sebagai syaitan. Dan juga macam-macam lagi yang Allah buat tadi. Adam ada di mana? Ada di situ. Adam dengar. Adam dengar. Poin dia kat sini tuan-tuan. Adam mendengar. Ini benda besar dia. Kak Maimunah conteng saya punya skrin tu. Kak Maimunah ada tertekan apa-apa kot. Tak apa, tak payah buat apa-apa. Kak Mai tu conteng skrin saya. Okey tuan-tuan, patah balik kat sini. Iblis kata dekat Adam, sewaktu iblis tengah duk bergaduh tu sebut, iblis duk kena marah dengan Allah Ta'ala tersebut, Adam ada dan Adam tengok. Bila Adam tengok, di situlah kita punya poin besar. Adam melihat bagaimana ingkarnya iblis tersebut. Adam tahu iblis itu syaitan. Adam tahu bahawa iblis kena laknat. Adam tahu iblis dihukum. Selepas semua insiden itu, Allah kata dekat Adam, faqulna, kami katakan,
Ya Adam, Adam, inna hadha aduwwun laka wa li zawjika. Adam, hadha yang ni Adam, ni. Allah sebut hadha, Allah tunjuk. Bukan Allah sebut adalah satu makhluk tu jahat. Tak, bukan. Allah tunjuk Adam ni, hak ni. Hadha aduwwun laka wa li zawjika. Adam, yang dia seorang ni, dia ni adalah musuh engkau dan musuh isteri engkau. Adam, ni. Kesimpulan, Allah ingatkan Adam bahawa iblis musuh. Bukan saja Adam melihat semua adegan tadi, Allah ingatkan pula Adam declare ini musuh. Benda kedua Allah ingatkan, fala yukhrijannakuma minal jannah fatashqa. Janganlah sampai si iblis ini, si setan ini mengeluarkan kalian berdua daripada syurga ini, fatashqa. Lalu dia akan buat kamu menderita bila keluar dari syurga. Tuan-tuan, Allah bagi tahu siap-siap motif iblis adalah untuk mengeluarkan korang berdua dari syurga ni. Adam, iblis akan buat kau keluar dari syurga ni. Kau dengan isteri kau. Kau tak dengar tadi dia nak penuhkan dengan dalam neraka. Nak penuhkan dalam neraka, mestilah kena keluar dari syurga. Adam, ni musuh. Dia akan make sure engkau keluar daripada syurga. Fatashqa. Bila engkau keluar dari syurga, engkau akan menderita. Sebab dalam syurga tidak ada penderitaan. Tuan-tuan, dalam syurga tak ada penderitaan. Luar syurga ada penderitaan. Tengok ayat lepas tu Allah sebut. Innalaka alla taju'a fiha wala ta'ra. Kamu dalam syurga ni, kamu tak merasai lapar, kamu tak telanjang dalam syurga. Allah sebut apa? Jangan sampai keluar dari syurga, kamu menderita. Dalam syurga, kamu tak lapar. Dalam dunia, luar syurga, which is dekat dunia, kamu lapar. Lapar adalah satu penderitaan. Tuan-tuan, bila kita duduk dekat dunia, kita lapar. Lapar adalah satu penderitaan. Syurga tidak. Dekat syurga, kamu tak lapar, kamu tak menderita. Menderitanya kita hari ini, antaranya setiap hari kita lapar. Saya cakap banyak dahaga nak kena minum. Itu penderitaan. Tuan-tuan kalau makan tak sedap, tuan-tuan komplain. Satu penderitaan. Tuan-tuan makan panas sangat, tuan-tuan melecur tangan. Penderitaan. Tuan-tuan makan kenyang sangat, penderitaan. Tuan-tuan sakit angin masuk badan sebab makan banyak sangat ataupun kurang makan, penderitaan. Dalam syurga tak ada isu tersebut. Iblis, Adam, dia musuh, dia akan make sure engkau dikeluarkan dari syurga, lalu engkau akan menderita. Menderita apa? Dekat sini engkau tak lapar. Dekat luar syurga engkau lapar. Kau menderita. Wala ta'ra. Dekat sini engkau tak berterlanjang. Luar syurga engkau akan berterlanjang. Tuan-tuan, kita antara benda tension kita adalah kalau boleh tak mau pakai baju. Tapi kena pakai sebab sejuk. Kena pakai sebab panas. Kena pakai sebab malu. Tapi tuan-tuan, kalau boleh nak selak sikit tapi selak telanjang pula. Point dia kat sini, kita menderita. Nak buat fashion pun pelbagai-pelbagai. Kita menderita. Kita terpaksa telanjang dan tutup kita punya kemaluan atas muka bumi ini. Kita tak boleh pakai baju sama setiap hari. Baju kena basuh. Kita menderita atas muka bumi. Pakaian tak boleh sejenis. Kita menderita atas muka bumi. Pakaian musim panas tak sama pakaian musim sejuk. Kita menderita atas muka bumi. Kulit kita tak tahan panas. Kulit kita juga tak tahan sejuk. Kita kena tutup dengan santing. Kita menderita atas muka bumi. Dalam syurga kau tak ada masalah tu. Wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha. Dalam syurga ni kau tak rasa dahaga. Luar syurga kau rasa dahaga. Itu penderitaan. Dalam syurga kau tak rasa tudha. Kau tak rasa bahang. Tak rasa duha. Sembahyang duha kan? Tak rasa waktu duha. Tak rasa bahang. Tapi dalam dunia kau rasa bahang. Adam, Mamat ni musuh, dia akan make sure engkau keluar daripada syurga untuk buat engkau menderita. Adam, ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Engkau dengan isteri engkau tinggal dalam syurga sementara. Uskun. Daripada perkataan sakana. Tuan-tuan, anak tuan-tuan dekat sekolah akan belajar. Aina taskunu, di mana kamu tinggal.
Sakana ni tuan-tuan tinggal sementara. Sebab kalau tinggal terus kita panggil mastautin. Tinggal terus kita panggil mastautin. Kalau uskunu ni perkataan sakana ni tuan-tuan, datanglah perkataan sakinah, ketenangan. Kita ni tuan-tuan duduk dalam rumah kita. Tuan-tuan, sorry tu silap. Rumah tuan-tuan tu tuan-tuan tak tinggal kat situ. Tuan-tuan tak tinggal dalam erti kata sebenar dalam rumah tuan-tuan sekarang. Sebab tuan-tuan kena keluar pergi kedai, tuan-tuan kena balik kampung, tuan-tuan kena pergi melancong, balik rumah balik. Rumah tuan-tuan tu kita guna perkataan sakana ataupun aina taskunu, anak-anak tuan-tuan belajar, dekat mana kamu tinggal, dia guna perkataan uskunu, sebab dekat rumah itu tuan-tuan dapat sakana, tuan-tuan dapat ketenangan. Tapi tuan-tuan tak tinggal dekat situ selama-lamanya. Tuan-tuan terpaksa meninggalkan ketenangan tuan-tuan itu untuk pergi kerja, untuk pergi beli kedai, untuk tuan-tuan pergi melancong, baru tuan-tuan balik ke rumah tuan-tuan. Point dia tuan-tuan tinggal kat rumah tu sakana, sekejap. Sekejap. Maka Allah kata kat Adam, Adam, iblis tu musuh Iblis tu akan buat engkau keluar daripada syurga. Oh by the way Adam, sekarang kau masuk syurga tapi sekejap je. So tuan-tuan dengar elok. Adam tahu tak dia masuk syurga sekejap saja? Jawapannya ya, dia tahu. Minggu lepas, 2 minggu lepas, sesi yang lepas, ada orang tanya, Ustaz, maksudnya kalau iblis tak hasut Adam, Adam stay dalam syurga ke? No. Iblis hasut atau tak hasut, Adam tetap akan keluar. Tuan-tuan jangan silap. Iblis hasut Adam atau tak hasut Adam, Adam akan keluar dari syurga. Kelas pertama pun Allah dah bagi tahu. Adam dia diciptakan sebagai khalifah dekat bumi. Bukan dekat syurga. Cuma sebelum engkau pergi kerja dekat bumi sebagai khalifah, kau stay lah kejap dekat syurga ni. Uskun sementara. Bukan lama. Bukan mastautin kat sini. Engkau uskun sahaja di sini. Engkau sakana sahaja di sini. Engkau tenang-tenang sekejap sahaja di sini. Engkau dengan isteri engkau. Oh, sementara engkau lepak-lepak dekat sini Adam, sementara engkau senang-senang dekat syurga ni, fakula minha haitsu syi'tuma. Kau makan je apa-apa kau nak makan. Kau makanlah apa-apa dalam syurga ni. Makan sehabis makan. Tapi wala taqraba hazihi sajarah. Tapi Adam, kau jangan dekat satu pokok ni. Jangan apa tuan-tuan? Jangan dekat. Pokok mana? Hazihi syajarah. Tuan-tuan, Allah tunjuk pokok ni. Allah tunjuk depan muka Adam pokok ni. Kesimpulan tuan-tuan, bukannya Adam termakan pokok tu. Adam diberitahu, pokok ni jangan. Allah tunjuk, hazihi syajarah. Ni pokok ni, pokok ni, pokok ni. Pokok lain tak apa, pokok ni tak boleh. Adam nampak depan mata, sebiji macam Adam nampak iblis musuh. Ni iblis musuh. Ni, pokok ni jangan makan. Jangan dekat. Bukan jangan makan, jangan dekat. Adam nampak depan mata. Kalau kamu makan, kalau kamu dekat dengan pokok ni, fatakuna minaz zalimin. Engkau salah seorang jadi orang zalim. Orang yang letak sesuatu bukan pada tempatnya. Zalim. Orang yang letak sesuatu bukan pada tempatnya. Pokok ni tempatnya jangan makan. Jangan dekat. Kalau kau dekat, engkau zalim. Adam, sementara tu kau lepak-lepak, kau makanlah apa pun, pokok ni jangan dekat. Tuan-tuan, peringatan Adam, peringatan Allah diingatkan untuk Adam. Apa dia? 4 perkara. 1, Allah ingatkan Adam, syaitan musuh kepada Adam dan Hawa. Syaitan merujuk kepada iblis dan juga pengikut iblis. Cuma waktu tu, iblis tak rekrut orang lain lagi, dia seorang je syaitan pada waktu tu. 2, syaitan dia teringin nak keluarkan Adam dan Hawa dari syurga. Itulah motif besar dia. Dia nak keluarkan engkau dari syurga. 3, syaitan nak buat engkau dengan isteri engkau menderita. Yang 4, Adam dan Hawa boleh tinggal sementara waktu. Bukan lama, sementara waktu. Yang 5, Adam dan Hawa tak boleh dekat sebuah pokok. 5 peringatan ini Allah ingatkan Adam selepas peristiwa iblis tersebut. Insiden iblis tersebut berlaku depan mata Adam. Adam tengok A to Z.
Kemudian Allah ingatkan pula dengan 5 perkara ini masuk kat telinga Adam, simpan dekat otak dia. Syaitan musuh, syaitan nak keluarkan engkau daripada syurga, syaitan akan buat engkau menderita, engkau boleh tinggal dekat dunia ni sekejap sahaja, engkau boleh tinggal dekat syurga ni sementara waktu sahaja, engkau tak boleh dekat sebuah pokok ni sahaja. Jelas tuan-tuan? Saya baca mesej sekejap. Ada orang bertanya soalan. Tuan-tuan, actually kita nak habis dah. Tuan-tuan, siapa-siapa ada soalan tanya? Ada soalan tanya kat sini. Ustaz, orang yang dah jadi syaitan tu ada harapan bertaubat tak? Kita kena tanya macam ni dulu. Tuan-tuan, ingat tadi kita bincang pasal simpang? Simpang. Soalan dia adalah, orang yang dah jadi syaitan, dia duk ajak orang buat jahat. Orang macam tu ada kemungkinan dia taubat tak? Ada kemungkinan hidayah sampai dekat dia tak? Okey. Nak pergi ke arah itu, jom kita discuss balik isu ambil simpang tadi. Tuan-tuan, kalau kita baru ambil simpang pertama, lepas tu ambil simpang kedua, ambil simpang ketiga, kalau nak U-turn patah balik dekat jalan lurus tu, masih boleh cari jalan lagi. Tapi kalau dia dah masuk simpang 80 juta simpang dah, dia dah tersesat jauh. Tersesat jauh ni, Quran panggil sebagai summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka pekak, buta, tuli, tak akan mereka patah balik. So menjawab soalan Kak Mai, sebahagian syaitan memang tak akan patah balik. Dan itulah laknat. Itulah nama dia laknat. Laknat adalah memang Allah nak see you in hell. Allah berminat nak jumpa engkau dalam neraka. Itu laknat. So menjawab soalan tu, ada tak syaitan yang boleh taubat? Ada harapan nak taubat? Jawapannya ada. Kalau tahap kesyaitanan dia tu baru 2-3 simpang dia. Kalau dia masuk terlalu banyak simpang, minta maaf, see you in hell. Kena laknat. Jadi tuan-tuan, laknat Allah tak boleh tarik balik. Tuan-tuan jangan bayang kalau, tuan-tuan kadang-kadang kena faham macam ni ya. Kadang-kadang kita rasa orang itu dilaknat, padahal belum pun. Kita ni kadang-kadang cepat menghukum. Satu orang yang kita lihat perangai syaitan dia hari ni, belum tentu di mata Allah, Allah kata dia telah dilaknat. So, better kita tak judge lebih-lebih. Tapi ringkasnya, syaitan-syaitan ini, kalau dia masuk simpang banyak sangat, memang susah nak U-turn. Soalan kedua, Ustaz, kenapa Allah berfirman untuk Adam dan Hawa tinggal di syurga sementara, bukan untuk selama-lamanya? Saya rasa saya dah jawab tadi. Allah bagi tahu dekat Adam, Adam, kau tinggal dekat syurga sementara sahaja. Why? Why-nya sebab Allah bagi tahu siap-siap ke Adam, engkau bukan diciptakan untuk syurga. Dan sebelum Adam diciptakan, Allah bagi tahu dekat malaikat, Allah nak buat atas muka bumi khalifah. Adam diciptakan untuk muka bumi. Khalifah, muka bumi. Bukannya dekat syurga. Cuma sebelum kau pergi dekat cawangan, kau lepak-lepaklah dekat HQ dulu. HQ adalah syurga. So, kenapa Allah berfirman untuk Adam dan Hawa tinggal di syurga sementara, bukan selama-lamanya? Sebab memang Allah tak mau Adam dan Hawa tinggal dekat dunia, dekat akhirat. Dia tinggal dekat syurga selama-lamanya pada waktu itu. Nanti kau datang balik duduk selama-lamanya. Baik? Di Facebook ada soalan. Tuan-tuan masih boleh bertanya lagi di Facebook ataupun di Zoom ni. Soalan. Ustaz, apabila kita mengatakan kita lebih baik daripada jin, adakah perkara itu membawa kita rasa ujub? Adakah perkara itu menyebabkan kita rasa lebih tinggi? Pertama tuan-tuan, adakah kita lebih baik daripada jin? Jawapannya tak. Jangan silap faham. Kita tak lebih baik daripada jin. Kita cuma lebih terpilih. Perkataan tu kena dengar elok. Ingat tuan-tuan, mulianya kita dua benda. Satu, bahan roh yang masuk dalam badan kita. Roh yang masuk badan kita. Roh terbaik. Dan yang kedua, ilmu kita. Jin pun sama lah. Seperti mana manusia diciptakan daripada tanah terbaik. Ya, tanah lumpur apa bagai. Tapi kita adalah tanah terbaik. Betul tanah kita, tanah lumpur dikeringkan dan berbagai, nampak lekeh. Tapi tanah yang Allah ambil untuk buat manusia, buat Adam, adalah tanah terbaik. Demikian juga jin diciptakan daripada api yang terbaik. Marijin minnar. Nyalaan api yang terbaik. Manusia diciptakan daripada tanah terbaik. Jin diciptakan daripada api terbaik. Tapi ingat, mulia bukan pada bahan. Kau api terbaik ke, tanah terbaik ke, itu bukan faktor mulia. Faktor mulia, dalaman.
Roh kita baik, roh jin pun baik. Ilmu kita baik, ilmu jin pun baik. Soalan, siapa lebih menjaga rohnya dan siapa lebih menjaga rohnya dan siapa lebih mendalami ilmu daripada wahyu. Yang tu menyebabkan kita lebih baik. Jadi, menjawab soalan tu, adakah kita lebih baik daripada jin? Jawapannya tidak. Cuma kita incas atas muka bumi, bukan jin. Bumi ni kita ketua. Kita incas. Jin sepatutnya tunduk kepada arahan kita atas muka bumi. Maksud tunduk arahan tu adalah macam ni tuan-tuan. Tuan-tuan nak torkau hutan. Atas pokok besar tu jin duduk. Tuan-tuan tak payah nego dengan jin. Tuan-tuan nak potong pokok tersebut, jin kena dengar dan belah pergi tempat lain. Tuan-tuan tak payah nego dengan jin. Dari sudut itu, kita ada kelebihan. Tapi bukanlah menunjukkan bahawa kita power sangat berbanding dengan jin. Tak. Jin ada lebih dia, kita ada lebih kita. Jin, bagi kita jin benda gaib. Bagi jin, kita bukan benda gaib. See, dia ada kelebihan. Jin ada sayap, kita tak ada sayap. Jin ada kelebihan. Jin boleh terbang tanpa naik kenderaan. Kita kena naik kenderaan nak terbang. Poin dia, kita ada kelebihan, jin ada kelebihan. Baik, ada soalan tambahan. Ustaz, macam mana nak elak hasutan syaitan dan jin daripada segenap penjuru? Ikut jalan lurus, jangan masuk simpang. Tuan-tuan masuk simpang, tuan-tuan akan mudah untuk terikut hasutan syaitan. Saya tak boleh nak bagi tips lebih-lebih tuan-tuan. Isu hati ni simple je. Staykan hati tu kepada Allah Ta'ala. Bila kita buat demi orang lain, syaitan akan ambil dah simpang tersebut. Terutama dari kanan. Kawan kita dengar bahawa bila kena serang dari kanan ini menyebabkan kita buat baik, tapi rupanya kita buat baik bukan kerana Allah, tapi kerana syaitan, kerana iblis. So, ikhlas hati saya cakap, saya hanya boleh bagi tips iaitu make sure kita buat kerana Allah. Lebih-lebih tips saya tak boleh nak bagi. Nak cakap lebih-lebih, kita pun tak ada pengalaman besar dengan jin dan iblis ni. Tuan-tuan, jaga hati kita masing-masing, jangan pergi jauh sangat. Kalau masuk simpang, jangan masuk simpang jauh sangat, jangan masuk simpang banyak kali. Patah balik cepat-cepat sikit. Hari ni buat dosa, hari tu juga taubat. Jangan tunggu. Hari ni buat dosa, patah balik cepat. Saya bukan orang baik sangat tuan-tuan. Saya baik lah. Cuma saya bukan baik sangat. Bila kita buat dosa, ganti dengan buat baik. Hari ni buat dosa, terus buat baik. Ramai orang tangguh. Ingat tadi, syaitan tarik pada belakang, suruh tangguh. Sekarang buat jahat, sekarang juga taubat. Sekarang masuk simpang, bila kita taubat, kita patah balik. Pergi dekat jalan yang lurus. Demikian cara kita hindari diri kita dari dihasut oleh syaitan. Minta maaf, syaitan tetap akan hasut. Sampai kita buktikan bahawa kita mukhlis. Baru syaitan give up untuk hasut. Tuan-tuan ingat, syaitan ni dia try Nabi Muhammad lama. Bukan from day one dia give up atas Nabi Muhammad. Syaitan dia try Nabi Ayub yang sakit tu. Dia try gila-gila punya. Dia bukan give up selepas 5 tahun dia try. Dia bukan give up untuk hasut kita lepas 10 tahun. Tak. Dia give up lepas berpuluh-puluh tahun. Nabi Muhammad, tuan-tuan, awal-awal jadi Rasul, dia kena ganggu dengan iblis, dengan syaitan. Dekat Madinah pun dia kena ganggu lagi. Sampailah dekat-dekat Nabi mati. Dekat-dekat Nabi mati dalam khutbah terakhir. Kalau tuan-tuan ingat, khutbah terakhir Nabi Muhammad di Arafah. Maka Nabi Muhammad kata, iblis telah putus asa nak hasut kalian buat benda besar-besar. Baru hari itu iblis putus asa untuk hasut para sahabat dengan benda besar-besar. Maksudnya iblis juga give up kepada Nabi Muhammad. Point dia, take time. Kita nak mengalahkan syaitan yang diincas untuk hasut kita tu, take time. Tuan-tuan yang ikut kelas tadabbur, surah Qaf dan juga surah Fussilat, tuan-tuan tahu tentang isu Qarin, pendamping kita. Pendamping kita ni ada malaikat dan ada syaitan, ada jin pendamping. Jin pendamping tu bukan Allah hantar lah. Jin pendamping tu syaitan iblis hantar. Kita semua ada syaitan peribadi yang tengah duk hasut kita. Tuan-tuan, syaitan peribadi tu, dia itulah yang akan give up untuk hasut kita. Bila? Selepas satu masa. Daripada lahir lagi dia cuba hasut kita, mungkin lepas 60 tahun kita duduk dengan dia, dia give up, silap-silap dia masuk Islam. Syaitan yang diutuskan untuk kacau kita tersebut. See? Tuan-tuan, insya-Allah. Ada soalan tambahan?
Saya ingin bertanya, adakah Allah mengetahui bahawa iblis akan ingkar perintah Allah? Allah Maha mengetahui. Ya, dia tahu. Allah tahu. Tuan-tuan, Allah Maha mengetahui. Allah tahu masa depan. Allah tahu masa depan. Jadi Allah tahu tak iblis ni akan tak sujud kepada Adam? Ya, Allah tahu. Allah tahu tak semua alasan iblis? Ya, Allah tahu. Allah tahu tak apa motif iblis minta panjang umur? Ya, Allah tahu. Allah Maha mengetahui. Allah mengetahui masa depan. Soalan dia dekat sini, Ustaz, pasal apa Allah bagi? Ini penting tuan-tuan. Sehingga orang tanya, kalau Allah tahu Allah bagi iblis panjang umur dan iblis akan buat macam ni, pasal apa Allah makbulkan? Tuan-tuan, kenapa Allah makbulkan tersebut? Wallahu alam, Allah lebih tahu. Ingat tuan-tuan, Allah tahu masa depan, kita tak tahu. Allah ada alasan tersendiri kenapa Allah makbulkan permintaan iblis, meskipun Allah tahu apa iblis akan buat dengan permintaan tersebut. Tapi saya suka nak share dengan tuan-tuan satu pandangan para ulama tentang isu ni. Iblis ni orang baik sebelum hari tersebut. Kelas pertama dulu kita bincang panjang, iblis ni orang baik sebelum insiden ini berlaku. Kerana solehnya iblis dulu, hari itu dia minta dan Tuhan bagi. Walaupun Tuhan tahu benda dia minta tu buruk untuk dia, Tuhan bagi. Sebab tu tuan-tuan, antara tadabbur yang kita boleh faham kat sini adalah, kita ni bila minta, make sure minta benda baik-baik. Sebab kita takut minta yang kita minta buruk yang hari tu, kita takut benda buruk kita minta hari tu Tuhan makbul. Sebab kita bukan buruk sangat, kita ada baik kita. Kadang-kadang waktu mustajab doa, kita minta benda buruk. Iblis, waktu mustajab doa dia minta benda buruk dan Allah makbul. Dia orang baik dulu, so doa dia mustajab. Dan hari tu doa dia makbul, tapi sayang, doa makbul dia doa buruk untuk dia. Seterusnya, Ustaz, adakah iblis lebih ramai dari manusia dan jin? Pertama sekali, iblis tu nama seorang jin. Seekor jin lah. Tuan-tuan jangan silap, iblis dengan jin tu, iblis seorang jin. Seperti mana Adam seorang manusia, Jibril seorang malaikat. Iblis seorang jin. Seperti mana Adam seorang manusia, Jibril seorang malaikat. Jadi soalan tu, adakah iblis lebih ramai daripada jin? Seolah-olah Tuan tanya, adakah Muhammad lebih ramai daripada manusia? Muhammad adalah manusia. Mungkin soalan abang ni adalah, adakah jin lebih ramai daripada manusia kot? Jawapannya, wallahu alam, saya tak tahu. Saya tak tahu. Ada khabar mengatakan bahawa jin ni hidup lebih lama, so saya tak tahu. Adakah jin lebih ramai daripada manusia? Wallahu alam, itu saya tak tahu. Tapi yang pastinya, setiap manusia ada jin yang incas untuk hasut dia. Maksudnya kalau manusia ada 10 juta, jin pun paling kurang ada 10 juta. Yang tu confirm. Yang tu confirm. Mungkin abang ni ada sedikit confused tentang jin syaitan dengan jin bukan syaitan. Tuan-tuan, jin bukan semua jahat. Sama juga, jin bukan semua syaitan. Jin ada yang jahat dan yang jahat tu bukan semua syaitan. Ada jin jahat yang tak kacau orang. Dan ada jin jahat yang main report duty kepada iblis. Dan jin yang report duty kepada iblis tu, jin tu adalah syaitan. Jin jahat yang duk buat perangai jahat dia setan, duk buat perangai jahat dia tak kacau orang, jin tu tak ada masalah apa lah. Jin tu bukan syaitan. Jin tu cuma jin jahat. Jin ada Muslim, ada kafir. Dan jin yang kafir itu bukan semua pengikut syaitan. Bukan semua pengikut iblis. Tuan-tuan jangan confuse antara syaitan dengan jin. Jin ada baik, jin ada jahat. Jin yang jahat bukan semua syaitan. Sama juga manusia ada baik, manusia ada jahat. Manusia jahat bukan semua ikut syaitan. Bukan semua syaitan. Faham? Ustaz, syaitan tak akan hasut manusia yang dah jadi mukhlis. Bagaimana nak jadi mukhlis? Tuan-tuan, study Quran lah. Tuan-tuan study Quran, amal sunnah Nabi, tuan-tuan stay dekat jalan yang lurus, itu jadi mukhlis. InsyaAllah. Saya tak boleh komen lebih-lebih macam mana nak jadi mukhlis ni. Saya pun tak tahu. Saya mukhlis ke belum. Wallahu alam.
Apa motivasi iblis minta panjang umur? Nanti bila video ni habis, akak dengar balik, itulah perkara pertama yang kita bincang. Okey, saya dah baca semua soalan di Facebook, soalan di grup pun saya dah baca habis. Maka tuan-tuan, kita dah lanjut masa ini. Salam Ustaz, ada ke makhluk jenis manusia duduk di bumi sebelum Nabi Adam? Kalau saya jawab, ini adalah jawapan kelas yang lepas. So, Abang Yasir buka video tentang Nabi Adam kelas lepas, ada jawapan untuk soalan itu. Soalan itu saya jawab hujung-hujung video kelas yang lepas. Okey tuan-tuan, kita berhenti kat sini. InsyaAllah saya ada pengumuman dulu. Ingat tuan-tuan, 5 perkara ini iblis telah pun sebut dekat Adam. Semua perkara ini Allah telah ingatkan kepada Adam lepas peristiwa iblis. Lalu fawaswasalahuma syaitan, lalu si setan itu membisikkan kepada mereka agar tuan-tuan, bahagian ini Allah panggil dia syaitan, tak panggil iblis dah. Dan bahagian ini kita sambung kelas seterusnya insya-Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allah.